الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم علمنا ما جهلنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا في علوم آمين في الدارين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang dimuliakan Al-Fadhil Tuan Imam, Tuan Bilal, barisan EJK Masjid, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kita syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dikekalkan nikmat iman dan Islam pada diri kita, dan Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk hadir menunaikan solat maghrib secara berjemaah dan diberikan kelapangan masa dapat bersama-sama kita hadir bagi berkongsi beberapa perkara. Moga-moga ianya memberi manfaat untuk kita bersama insya-Allah. Dan kepada sesiapa yang belum berniat iktikaf, sama-sama kita berniat iktikaf. Moga-moga pahala belajar pun kita dapat dan juga pahala iktikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Jadi pada bulan yang lepas kita telah membicarakan perbezaan di antara para nabi dan juga rasul. Adapun nabi ini mereka yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak wajib dia menyampaikan. Itu nabi. Adapun rasul ini iaitu manusia yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia menasahkan, dia menghapuskan hukum-hukum syariat yang terdahulu. Jadi datangnya Rasul dengan hukum yang baru, sebagaimana datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia telah membatalkan hukum-hukum rasul-rasul yang telah lepas. Itu dia Rasul. Rasul ini Allah Ta'ala berikan wahyu pada dia untuk dia membuat hukum pada masa dia bagi umat dia. Adapun Nabi ini diwahyukan dia sama ada dia mengikut syariat Rasul yang sebelum dia ataupun dia mengamalkan apa yang diwahyukan kepada dia. Itu Nabi. Dia tidak menyampaikan dan tidak membatalkan hukum Rasul yang telah lepas, tidak. Dia hanya untuk diri dia je Nabi ni. Adapun Rasul, bila diwahyukan dia ni menjadi Rasul, maka dia membawa hukum yang baru, hukum yang membatalkan hukum Rasul yang telah lepas. Jadi makna hukum Rasul yang telah lepas makna tidak terpakai pada masa dia. Sebab dia Allah Ta'ala berikan wahyu dengan hukum pada masa itu. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi Rasul berumur 40 tahun, maka segala hukum berkaitan pada masa itu adalah datangnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan daripada Nabi Isa, bukan. Jadi hukum pada zaman Nabi Isa hanya terpakai pada zaman Nabi Isa saja. Bila dibangkitkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia membawa hukum yang baru, hukum pada masa tersebut. Itu perbezaan di antara Nabi dan juga Rasul. Nabi ini dia pakai hukum Rasul yang sebelum daripada dia, ataupun kalau dia tak pakai pun
dia pakai wahyu yang diturunkan kepada dia, itu Nabi. Dia tidak membatalkan hukum Rasul hukum Rasul yang terdahulu dia tak dia tak batalkan, sebab dia Nabi. Tapi bila datangnya Rasul, maka dia membatalkan hukum Rasul-Rasul yang kemudian daripada dia. Itu di antara perbezaan di antara Nabi dan juga Rasul. Bukan kata syariat Nabi Isa tu tak betul, bukan. Dia terpakai pada zaman dia saja. Bila diangkat Nabi Muhammad menjadi Rasul, maka datanglah hukum yang baru dan syariat yang baru yang sesuai dengan zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, dan juga kita belajar juga pada bulan yang lepas, maka di antara Nabi ini umum, Rasul itu khusus. Bila dikatakan dia itu Nabi, tak semestinya Rasul. Tetapi bila dikatakan dia itu Rasul, mesti Nabi. Tapi kadang-kadang benda itu pun setengah orang dia silap tafsir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamul anbiya, kesudahan bagi segala nabi. Bila Allah Taala telah berhenti, telah stopkan Nabi, maka secara automatik Rasul pun tak ada lah. Sebab Nabi ini untuk diri dia, Rasul untuk diri dia, dan juga wajib dia menyampaikan. Bila Allah Ta'ala kata tak ada Nabi, automatik Rasul pun tak ada lah. Tapi ada orang yang menyalah tafsirkan, dia kata ya Allah Ta'ala berhentikan tu hanyalah Nabi. Ada pun Rasul, Allah Ta'ala masih lagi on, masih lagi buka penyertaan, maknanya gitu. Itu yang ada orang mengaku menjadi Rasul. Dia kata yang Allah Ta'ala beritahu, Nabi je yang tak ada. Rasul Allah Ta'ala tak beritahu. Itu sebab kena faham, bila dikatakan Rasul, mesti dia Nabi. Bila dikatakan dia tu Nabi, tak semestinya Rasul. Bila dikatakan dia tu AJK, dah tentu dia tu jemaah masjid dia. Tapi bila dikatakan dia tu jemaah masjid, tak semestinya dia tu AJK. Itu dia ada umum, dia ada khusus. Memadalah orang kata dekat masjid itu tak ada jemaah. Bila tak ada jemaah, yang berstatus AJK pun tak ada sekali lah. Sebab bila AJK dah tentu dia tu jemaah. Ada orang Perak jadi AJK sini. Dia kata dia ni Mustatin kat mana? Tinggal kat mana? Dia tinggal kat Perak tapi dia jadi AJK kat sini. Tak ada kan? Dah tentu dia jemaah sini. Itu yang orang lantik dia jadi AJK. Habis itu. Dan juga kita belajar pada bulan yang lepas, iaitu di antara para Nabi dan Rasul, yang paling tinggi adalah Nabi serta Rasul. Mereka yang memegang pangkat Nabi dan Rasul. Mula-mula Nabi, atas daripada Nabi adalah Nabi dan Rasul. Siapa mereka yang dilantik menjadi Rasul, pangkat dia tu lagi tinggi daripada mereka yang dilantik menjadi Nabi sahaja. Tak boleh kita kata aku macam tak tergamak sebenarnya nak cakap Rasul tu lagi tinggi daripada Nabi. Tak wajib kita kena etikad begitu. Di antara Rasul pula yang paling tinggi martabat dia, Rasul yang bergelar Ulul Azmi. Nanti kita akan bincangkan. Dan di antara Ulul Azmi yang paling tinggi martabat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu wajib kita kena etikadkan. Kita kena pegang. Baik. Dan juga yang seterusnya, iaitu Nabi dan juga Rasul ini, ijma' ulama' mengatakan mereka ini adalah maksum.
Tak pernah buat silap. Sama ada sebelum menjadi Rasul ataupun selepas menjadi Rasul. Ada pun peristiwa-peristiwa yang berlaku pada mereka itu, ya, seperti Nabi Adam alaihissalam, ini adalah asbab agar Nabi Adam, sebab Allah Ta'ala kata, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah Ta'ala beritahu pada malaikat, aku nak jadikan satu orang dia menjadi khalifah. Jadi khalifah ni di muka bumi. Bila Nabi Adam alaihissalam dah mengecapi nikmat syurga tu, maka asbab daripada, ya, dia telah bersedia untuk menjadi khalifah, maka Allah Ta'ala turunkan, ya, dia makan buah tu, ya, maka Allah Ta'ala turunkan. Itu maknanya bukan kesalahan dia, tapi itu adalah persediaan dia untuk menjadi khalifah. Sebab Nabi dan Rasul ini maksum, Allah Ta'ala jaga, Allah Ta'ala pelihara. Dan Nabi dan Rasul adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan, ya, semua orang boleh jadi utusan Allah, tak. Mereka yang dipilih saja, yang mempunyai akhlak yang baik, perangai yang baik. Bukan sekadar diri dia, tapi keturunan dia pun Allah Ta'ala pilih yang paling baik. Ibu bapa Nabi SAW adalah orang yang mempunyai akhlak yang sangat mulia pada ketika itu. Yang mulia, yang baik, orang baik. Jadi Rasul-Rasul ini, ya, ada pun perkara cerita yang berlaku pada mereka itu, maka ada setengah ulama menyatakan cerita itu Israiliyat. Maknanya direka-rekakan saja. Nabi Ayub alaihissalam, ya, dia kata ada penyakit, ya, sampai, ya, orang kata berkudih-kudih, orang nak dekat pun orang geli, ya, maknanya gitu. Ini cerita yang mereka kan. Ada pun ulama yang menyatakan bahawa yang Nabi Ayub alaihissalam derita penyakit itu hanyalah cacat air saja, macam gelembung-gelembung air saja. Tidak, orang kata tidak mencacatkan, ya, risalah, ya, dia sebagai utusan Allah Ta'ala. Tak ada. Itu sebab, ya, cerita-cerita perkara begini perlulah kita takwilkan, perlu kita menyangka baik cerita tersebut bukan sebagaimana untuk menjatuhkan martabat mereka itu Rasul. Bukan. Sebab Rasul ini utusan Allah. Contoh yang berlaku pada Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, dia orang kata Nabi Ibrahim berbohong. Bukan Nabi Ibrahim berbohong. Bila ditanya, bila mereka buat persiapan untuk penyembahan berhala, maka diajak Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Nabi Ibrahim mengatakan, Allah Ta'ala merakamkan, ya, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, faqala inni saqimun, ya. Allah Ta'ala berfirman, maka berkatalah Nabi Ibrahim bahawasanya aku ni sakit. Padahal Nabi Ibrahim tak sakit, tapi sebenarnya Nabi Ibrahim ni memang sakit hati. Sakit hati tengok kaum dia menyembah berhala dan mensyirikkan akan Allah, bukan menipu, ya. Itu sebab, ya, untuk mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran ini perlukan kepada penterjemahan ulama. Sebab ayat Quran ini mempunyai makna yang sangat padat. Perkataan yang sikit tapi makna yang sangat mendalam. Kadang-kadang kalau kita pakai translate perkata begitu, ya, translate terus ayat tersebut tak sama dengan perkara yang sebenar dia. Ya. Macam apa? Macam orang kata ada tu Nabi Adam alaihissalam bila diturun ke bumi, ya, maka dia beristighfar pada Allah Ta'ala.
Bukan makna istighfar tu Nabi tu buat salah, tidak. Istighfar Nabi dan juga Rasul ini menaikkan martabat, meninggikan lagi martabat mereka. Bukan kata mereka tu salah. Kalau mereka tu salah, Nabi Muhammad lagi banyak istighfar. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumin aktsara min 70 marrah. Bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam istighfar, memohon keampunan pada Allah Taala tak kurang daripada 70 hari, 70 kali satu hari. Adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam buat salah? Tidak. Itu sebab kalau yang istighfar daripada manusia, itu sungguh menyesali perkara maksiat yang dilakukan. Tapi kalau istighfar daripada Rasul, hanyalah untuk menaikkan martabat mereka. Istighfar daripada Nabi dan Rasul untuk menaikkan lagi martabat mereka. Sebab mereka Nabi dan Rasul adalah insan yang dipelihara, insan yang maksum, yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebab cerita-cerita yang mencacatkan kerasulan segala para anbiya itu, maka perlulah ditakwilkan. Tak boleh dengar cerita tu bulat-bulat, tak boleh. Itu sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahyu yang pertama yang diterima adalah Iqra, kan? Apa simbolik diturunkan Iqra? Kata kena banyak membaca. Nak baca macam mana? Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pandai membaca. Tapi Iqra ni diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam nak menunjukkan bahawasanya kalau kita nak belajar tu kena bertalaki, kena berguru, baru betul fahaman ambilan kita. Kau nak suruh Nabi baca, memang Nabi tu ummi, memang dia tak tahu baca. Jadi turunnya wahyu oleh malaikat Jibril alaihi salam tu agar Nabi sallallahu alaihi wasallam ni menerima ilmu dengan bertalaki. Maka bila kita menerima ilmu dengan berguru, maka kita kena tengok guru tu. Kadang-kadang ayat Quran tu betul, tapi pentafsiran guru tu yang salah. Kalau kita berguru dengan guru yang pahaman dia tu terkeluar daripada ahli sunnah wal jemaah, itu yang pemikiran pun kita terkeluar daripada ahli sunnah wal jemaah. Kalau kita berguru dengan guru yang mentafsirkan ayat Quran mengikut kepahaman liberal dia, kita yang belajar pun akan memaham ayat tersebut dengan kacamata liberal. Itu sebab kena tengok guru. Begitu juga dengan ilmu tarikat. Ilmu tarikat, zikir-zikir yang dibawa tu, zikir tu betul. Yang tak betulnya guru tu. Adakah guru tu dah lepas fardu ain, dah lepas ilmu tauhid? Sebelum dia nak mengharungi ilmu tarikat ni, kena kemas dulu. Kena lepas kurang-kurangnya ilmu fardu ain, fiqh dan juga tauhid. Baru boleh mengharungi ilmu tersebut. Baru kita berguru dengan dia pun kita dapat ilmu yang betul. Begitu juga pada Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka bila ditangkap Nabi Ibrahim alaihi salam, maka Allah Ta'ala ceritakan, qala bal, Nabi Ibrahim dah mengaku dah. Bahkan bila ditanya, adakah kamu yang
memecahkan berhala-berhala ini wahai Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim mengaku dah, bahkan fa'alahu kabiruhum, memperbuatlah, bukan memperbuatlah perkara tu adalah yang besar. Yang dimasukkan yang besar tu adalah Allah Ta'ala. Bukan Nabi Ibrahim kata dia yang katuk berhala tu. Kalau dia yang katuk berhala tu, lepas tu dia kata benda lain yang buat, itu sungguhlah bohong. Tapi Nabi Ibrahim AS yang masukkan tu, yang memperlakukan perkara tersebut adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Memang hakikatnya Allah Taala yang melakukan perkara yang kita lakukan. Sebab Allah Taala beritahu, la tataharraku bizaratin illa biiznillah. Tidak bergerak satu zarah pun melainkan benda tu diizinkan oleh Allah. Jadi perkara tersebut bukanlah seperti yang kita faham, bukan maknanya Nabi Ibrahim tu bohong, tidak, Nabi dan juga Rasul ini maksum. Dia tak pernah berbohong. Sebelum jadi Nabi pun tak pernah, selepas daripada Nabi menjadi Nabi dan Rasul pun dia tak pernah berbohong. Ada pun perkara yang berlaku, Nabi pendekkan rakaat itu hanya mengkhabarkan syariat saja. Allah Ta'ala nak tunjukkan syariat. Kalau kita ni terkurang ataupun terlebih rakaat, macam mana keadaan kita nak lakukan. Begitu keadaan Nabi sallallahu Nabi dan juga segala rasul. Jadi mereka ini maksum, mereka yang terpelihara daripada melakukan dosa. Dan juga di antara rasul itu, yang paling tinggi martabat dia, iaitu rasul yang bergelar ulul azmi. Rasul yang bergelar ulul azmi. Dan di kalangan rasul yang bergelar ulul azmi ini, iaitu rasul yang paling banyak Allah Ta'ala uji, itu rasul ulul azmi. Dan di kalangan mereka yang paling tinggi martabat, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim yang dikata, yang dikatakan bahawasanya yang memotong berhala itu adalah yang besar, yang dimasukkan iaitu Allah Ta'ala. Sebenarnya Nabi Ibrahim ini tak takut pun pada siapa-siapa. Nabi dan Rasul ini dia tak takut. Masiwallah, lain daripada Allah Ta'ala, dia tak takut. Hatta wali pun la khaufun alaihim walahum yahzanun. Wali pun dia tak takut pada siapa-siapa, ini ke Rasul. Selain daripada Allah Ta'ala, mereka ni tak takut. Apa nak takut pada raja yang zalim? Jadi yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan yang ketiga iaitu Nabi Musa alaihissalam. Dan yang keempatnya Nabi Isa alaihissalam. Dan yang kelimanya Nabi Nuh alaihissalam. Dan di kalangan kelima-lima Nabi itu yang paling tinggi iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Qil, ada juga pandangan yang lain yang menyatakan bahawasanya Nabi Adam alaihi salam tergolong di kalangan ulul azmi. Kalau kita masuk Nabi Adam mengikut perkataan ulama ni, jadi 6 lah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Dan yang mempunyai kitab itu Nabi Muhammad dan Nabi Musa dan Isa dan Daud. Yang ada kitab
hanyalah 4 orang Nabi. Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Daud alaihi salam. Maka kepada Nabi Muhammad iaitu Al-Quran dan dinamakan Furqan, kitab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad, namanya Quran. Dan kepada Nabi Musa nama dia Taurat, dan kepada Nabi Isa namanya Injil, dan kepada Nabi Daud namanya Zabur, dan kepada Nabi Adam alaihi salam 10 suhuf, maknanya 10 helaian. Tak banyak, 10 helaian dia. Dan kepada Nabi Syekh 50 helaian, dan kepada ataupun 60 suhuf, 60 helaian. Dan kepada Nabi Idris 30 suhuf, iaitu 30 helaian, ataupun 50 suhuf, 50 helaian. Itu kitab-kitab ataupun suhuf yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan juga rasul dia. Qala al-muallif rahimahullahu taala, maka ada pun yang wajib atas mukallaf, wajib bagi kita yang akil, yang berakal lagi yang baligh, mengetahui pada hak mereka itu rasul dengan jalan terperinci itu 3 perkara, seperti kata Syekh Sanusi radhiyallahu anhu, wa amma rusulu alaihimus salatu wassalam fayajibu fi haqqihim as-sidqu wal amanatu wa tablighu ma umiru bitablighihi lil khalqi. Jadi kitab ni dia kata sifat yang wajib bagi rasul ini ada 3. Tapi kita biasa dengar ada 4. Ada kitab yang kata sifat rasul ini 4. Satu lagi apa? Sidik, amanah, tabligh, dan juga fatanah, kan? Cerdik. Sebab apa dalam kitab ni 3? Sebab fatanah ni termasuk dalam tabligh. Sebab untuk kita berdakwah kena cerdik. Kalau tak cerdik, kelongkang kita ditabuh orang. Contohnya macam kawan tu, kawan tu jalan dengan bini dia umpamanya. Bini dia tak pakai tudung, kita pun tegur kawan tu, kenapa kamu biarkan bini tak pakai tudung tu? Itu jenis sifat ahli neraka tu. Agak-agak ke mana orang tu pergi. Dia pun tak sedar bila dia hayun kawan tu, kan? Kita nak tabligh, kita nak tegur, kena cerdik. Itu sebab bila tabligh ini automatik cerdik tu ada pada Nabi. Nabi berdakwah, maka Nabi berdakwah dengan hikmah, dengan keadaan yang cerdik. Begitu juga dengan kita. Kita kalau nak tegur orang pun, walaupun orang tu salah, tapi kena cerdik. Begitu juga isteri, bila nak tegur suami kena cerdik. Jangan time kawan tu penat, dengan lenjun hujan, balik kerja penat, tiba-tiba buka aje pintu, bini terus hamun. Laki itu tak ada pun nak tongkat motor, terus-terus kena hamun dengan bini. Itu yang tak sedar diangkatnya motor tu. Tu maknanya kena cerdik kan? Kena cerdik. Kita nak tegur, bagi laki tu makan dulu, mandi dulu, baru lepas kena hujan, kan? Sediakan kopi panas-panas ke, kan?
pisang goreng ke apa. Bila kawan tu dah sendawa, dah kenyang, kalau nak tegur lah kan. Kalau kita tegur time benda tu, lepas makan, lepas minum dia tak jadi, marah kita. Tak apalah, nanti abang baikilah, kan. Itu kena cerdik tu. Ini kawan dengan lenjun baju hujan pun tak buka lagi kan, terus kena hamun. Tak ke dia angkat motor tu. Jadi mana ni kena cerdik. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, maka makna sidqu itu muafakat khabarnya itu bagi nafsul amri, maka lawannya itu kadzibun, iaitu tiada muafakat khabar dengan nafsul amri, yakni perkara yang pada Allah Ta'ala adalah mereka itu benar pada barang yang dikhabarkan atau perkara yang disuruh sampaikan kepada makhluk, maka sekaliannya itu muafakat bagi perkara yang pada ilmu Allah atau muafakat dengan perkara yang ada pada Lauh Mahfuz. Perkara apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya benar. Sebab Allah Ta'ala yang benar kan. Wa ma yantiqul anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tak akan bercakap melainkan apa yang diwahyukan kepada dia. Apa yang Allah Ta'ala suruh sampaikan, maka itulah yang Nabi sampaikan. Dan makna amanah itu, keadaan mereka itu tiada keluar daripada mereka itu yang bersalah pada perkara yang disuruh Allah dengan mengerjakan yang haram ataupun yang makruh. Apa-apa yang perkara yang Allah Ta'ala suruh tu, Nabi dan Rasul ini dia tidak melakukan perkara yang haram, dan juga perkara yang makruh pun Nabi Rasul ini tidak melakukan. Itu amanah. Fa iza tumina khana. Di antara orang yang tidak amanah, bila diberi keamanah khana, maka dia kona terus. Ini orang tak amanah. Dan makna tabligh itu iaitu bahawasanya mereka itu menyampaikan mereka itu bagi segala makhluk sekalian barang yang disuruh Allah Ta'ala, akan mereka itu menyampaikan dan tiada menyembunyikan mereka itu daripada suatu huruf. Inilah yang wajib atas mukallaf mengetahui atas jalan terperinci. Dan adapun atas jalan borong, maka wajib kita i'tiqadkan segala kalimat hak manusia itu wajib mereka itu bersifat seperti cerdik dan elok rupa dan terlebih afdal daripada zamannya pada ilmunya dan kejadiannya dan perangainya, dan lain seperti yang telah terdahulu sebutan sesetengahnya. Adapun wajib kita i'tiqadkan bahawasanya Nabi dan juga segala Rasul ini iaitu di antara orang yang baik rupa dia. Bayangkan Nabi Yusuf alaihissalam baru separuh saja kecantikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sampai orang tengok dia tu terpotong jari tu, itu baru separuh je daripada kecantikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga orang yang paling cerdik, Rasul ini di antara orang yang paling cerdik pada zaman dia. Itu wajib kita kena i'tiqadkan. Dan juga orang yang baik perangai dan akhlak dia pada masa tersebut. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa yastahilu fi haqqihim alaihimus salatu wassalam adadadu hadhihi sifati wa hiya kidhbu
wal khiyanatu bi fi'li syai'in mimma nuhiya tahrimu au karahatu au kitmanu syai'in mimma umiru bi tablighihi lil khalqi, dan perkara yang mustahil, yang tak boleh terfikir oleh akal kita, iaitu Nabi dan juga Rasul ini bersifat dengan perkara-perkara yang berlawanan, seperti dusta. Kalaulah Rasul itu berdusta, nescaya kita pun disuruh berdusta juga. Allah Ta'ala kata, wa ma atakumur rasul fakhuzu wa ma naha ankum fantahu, kan? Apa yang Nabi bawa datang tu maka kamu ambil. Kalau dah Nabi pun menipu, kita lagi lah kuat menipu. Jadi mustahil, ini tak boleh terima oleh akal bahawasanya Nabi ini bersifat dengan menipu. Yang sifat menipunya setan aja. Kalau kita pun menipu, kira kita menurun setan tu, bukan menurun Nabi. Wal khiyanatu, dan mustahil Nabi ni khianat. Allah Ta'ala suruh sampai, dia tak sampaikan, itu mustahil, tak boleh terima oleh akal. Kalau Nabi pun khianat, maka kita pun disuruh khianat juga. Jadi orang yang khianat ni, maka dia tak ikut Nabi, tapi dia ikut setan. Jadi dan juga mustahil Nabi dan juga Rasul ini menyembunyikan perkara yang disuruh sampaikan. Itu sebab kita ni, kalau kita kena ada ilmu, maka kita sampaikan, tuan-tuan. Sebab ilmu ni lah, bila kita sampaikan, maka ilmu yang kita sampaikan itulah ilmu yang memberi manfaat kita di akhirat nanti. Al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang memberi manfaat. Tak kira lah ilmu, contoh macam kita pandai buat kuih umpamanya, ajarlah pada orang, kan? Bila orang tu dapat pandai buat kuih, dia bersedekah, maka kita dapat pahala ke tidak? Kita pun dapat pahala, kan? Sebab kita ajar dia macam mana dia buat kuih dengan sedap. Jadi kalau tak sedap, dia pun malu nak bersedekah. Jadi kita yang ajar, kita pun dapat pahala. Itu sebab kadang-kadang macam mana aku nak dapat pahala ilmu ni, kan? Jadi kalau kita suruh pada perkara yang baik, maka kita pun dapat ilmu tu, dapat pahala dengan kebaikan yang dilakukan. Jadi itu di antara perkara-perkara yang mustahil bagi segala Rasul ini bersifat dengan lawan perkara yang wajib. Mustahil bagi Rasul ini bersifat dengan khianat, menipu dan berdusta, dan juga menyembunyikan ilmu tu. Itu mustahil. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, dan seterusnya perkara yang harus bagi para Rasul alaihimussalatu wassalam. InsyaAllah tuan-tuan, kita sambung pada masa yang akan datang. Moga-moga perkongsian kita pada malam ini ada manfaat untuk kita bersama, insyaAllah. Yang mana baik datangnya daripada Allah Ta'ala, kekurangan, kelemahan diri saya sendiri hakikatnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin kama fatatahu ala alladhina min qablina birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.